Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menghuraikan sedikit apa yang saya faham berkaitan hikam ke-8 dalam subjek dirasah At-Tasawuf An-Nasiyah USI 31602. Nama pensyarah Prof. Madya Dr. Syed Hazrul Latfi bin Syed Omar. Nama saya ialah Ahmad Ashraf bin Roshata. Nombor metrik 047529. Okay. Okay, maksud daripada hikam 8 yang bermaksud apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka suatu ruang makrifat untukmu, maka jangan kamu pedulikan amalanmu yang sedikit, kerana dia tidak membuka ruang itu bagimu kecuali dia mahu memberi makrifat kepadamu. Tidakkah kamu tahu bahawa makrifat itu dia sendiri yang membawanya kepadamu dan amalanmu pula kamu yang menghadiahkan kepadanya? Di manakah kedudukan apa yang kamu hadiahkan kepadanya jika dibandingkan dengan apa yang dia beri kepadanya? Okey. Sedikit kefahaman yang saya faham berdasarkan hikam 8. Okey, yang pertama berkaitan dengan ta'arufat al-qahriyah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan sifat-sifatnya yang maha perkasa sesuai dengan maksud al-qahriyah, yang dia bermaksud gagah perkasa, qahrun. Okay, yang kedua ta'arufat al-jamaliyah, iaitu menunjukkan makna-makna kesempurnaannya seperti Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan kita kepadanya pada waktu yang dikehendakinya dan pada sesiapa yang dikehendakinya. Apabila salah satu ruang makrifat dibuka seumpama penyakit, musibah dan keperluan hidup dan pelbagai lagi ujian, semuanya itu adalah perkara yang boleh menyampaikan kepada makrifat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti al-lutf, al-qahr dan sebagainya. Iaitu segala ujian yang diberikan adalah sebagai wasilah kepada seseorang hamba itu untuk mengenal ataupun untuk makrifat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang ditujukan ini adalah daripada kalangan orang yang hatinya telah sedar dan bukan orang yang masih ragu-ragu serta yang masih terikat dengan tali kealpaan, yang merasa marah apabila ruang tersebut mengenainya. Okay. Sesiapa yang dipilih adalah daripada golongan orang yang beriman, iaitu Allah mengujinya, Allah memberikan ujian kepadanya sebagai makrifat sifat-sifat Allah SWT kepadanya. Okay, perkara ataupun perbincangan berkaitan hubung kait nama Al-Jali dan Al-Qahhar. Tak kala kita mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jali dan Al-Qahhar, kita mestilah yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki supaya seseorang hamba itu menjadi hampir di sisinya. Maka kita mestilah redha dengan setiap apa yang Allah tentukan ke atas kita. Dalam erti kata yang lain, setiap perkara yang Allah uji pada seseorang hamba itu, kita tidak bolehlah merungut ataupun mempertikaikan. Sebaliknya kita haruslah bersyukur ataupun bersangka baik kepada Allah SWT. Seharusnya kita menzahirkan kegembiraan itu dan tidak menzahirkan perasaan duka cita.
Allah Subhanahu wa taala memilih kita supaya kita memahami dalam makrifat mengenainya. Okey. Dalam perbincangan mengenai ta'arufat ilahiyat jalaliyat, iaitu ta'arufat yang pengenalan berkenaan ketuhanan jalaliyat, kekuasaan, terdapat 3 bahagian. Yang pertama, golongan uqubah tardin, iaitu suatu bala atau pembalasan atau ujian yang menjadikan seseorang hamba itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak beradab dalam fenomena jalaliyah. Bagi golongan bahagian yang kedua ni disebut sebagai ta'dib dan tambih, iaitu suatu bala ataupun ujian Allah SWT yang Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membimbingnya, mendidiknya yang menjadikannya sedar daripada kelalaian dan kealpaannya. Golongan yang ketiga iaitu suatu bala akan tetapi menjadikannya lebih kenal, lebih makrifat pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin teguh keyakinan akidahnya. Okey, kesimpulan yang saya dapat simpulkan berdasarkan kefahaman saya dalam hikam yang ke-8 ni. Pertama, setiap perkara jalaliyah tersirat perkara jamaliyah. Iaitu setiap fenomena jalaliyah, setiap apa yang Allah uji kita haruslah bersangka baik, iaitu kita haruslah bersyukur. Sebagaimana Allah menguji kita dengan kesusahan, kita haruslah merasakan syukur dan merasakan bahawa Allah memberikan kita, menjadikan kita lebih dekat kepadanya. Iaitu sesuatu ujian tu kita harus bersangka baik, memandang positif dalam ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kita haruslah terima segala kesempitan yang terzahir itu dengan hati yang lapang, yakni bersangka baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala kesempitan atau kesusahan akan hilang dengan kita bersangka baik, memandang positif ke atas ujian tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya. Setiap ujian adalah menjadikan seseorang hamba itu lebih mengenal makrifah Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan apa yang saya faham dalam hikam yang ke-8. Itu saja yang saya dapat huraikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.